Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wal karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengurusi acara dan juga Al-Fadil yang membaca doa sebentar tadi, Tuan Haji Khair Nadirun. Sifu boleh, semua boleh, senior boleh, semua boleh kan. Dalam debat saya dulu, dia saksi lah. Dulu tengok saya daripada memula debat sampailah saya grad, jadi dia saksi saya Samsul debat. Kan. Jadi dia antara hakim-hakim legend lah kata kan dalam debat. Dia je yang saya sempat apa tadi, Tuan Amran tadi itu saya ingat nama yang lain tak, sebab pernah barisan div kehormat lah ya. Dia lagi div kehormat tu lagi lain tanggungjawab dia. Senang je nak tengok orang yang tanggungjawab dia besar daripada kita, jadi kita jangan nak komplain banyak. Senang je nak tengok dia punya tanggungjawab lagi besar daripada kita, iaitu kursi dia lain daripada orang. Senang kan, dia lain kan. Nak pula ada stage lagi lain, ada stage yang lagi lain. Jadi kursi saya dengan tu sama, tapi tanggungjawab dah beza-beza. Bayangkanlah, lagi besar tanggungjawab yang duduk kat kursi kan, yang kursi yang lain tu. Jadi hari ni tajuk kita etika dan akhlak, akhlak dalam pekerjaan kan. Jadi saya paling seronok datang sinilah. Seronok nampak buku banyak. Saya kata Mojo tak bawa isteri. Dia memang gila tengok buku, bukan gila buku dah, perempuan ni gila bayar. So, gila suruh kita bayar. Bukan dia bayar pun, dia pilih kan. Ni baik ni untuk ni bang, ni buku ni bagus yang tu kan. Jadi makna tu pun etika kat tu sebenarnya. Kena faham. Orang lelaki memang ditakdirkan pada dulu sampai sekarang. Kita, peranan kita dalam rumah tangga dah ditetapkan. Kalau kita bergaduh dengan isteri kita, saya macam-macam dah yang abang buat kan. Perempuan pun cakap, dah macam-macam dah yang sayang buat kan. Yang sayang buat tu semua pengorbanan, kena faham. Suami tak boleh sebut macam tu, abang macam-macam abang buat, itu tanggungjawab. Dia macam tu. Perbezaan dia lah, perbezaan dia kan. Jadi macam bos marah kita kan, sebab dua semua tanggungjawab, tetapi tanggungjawab bos beza kan. Korang tak tahu macam mana rasa kena marah dengan menteri. Kau tak tahu, kau kena marah dengan bos tu baru 1/8 daripada sistem marah tu. Yang dia orang kena pula 10/8 pecahan tak wajar. Punya toruk kena marah kan. Jadi itu saya jumpa kawan saya, itu seorang kawan saya, dia jadi setiasa sulit. Program khas untuk seorang raja ni lah, dalam Malaysia ni. Borak dengan dia kata, ya Allah, orang biasa marah kita faham, kita kena marah. Rupa baru dia faham bila raja marah ni lain. Dia macam tak tahu, barulah aku faham apa orang sebut daulat-daulat ni. Dia kata kita punya perasaan rasa lain, macam nak kena panah peti apa semua dia kata macam tu lah. Macam tu kan. Macam orang lelaki kan, orang lelaki marah isteri, orang perempuan tak ada apa, paling kuat dia nangis sampai hati apa buat dia macam tu ya. Dia macam tu. Tapi orang perempuan marah lelaki sikit dia, rumah dah berakhir hidup ni rasanya. Tu sebab orang lelaki paling takut orang perempuan marah tu. Tu kena faham kan. Jadi itulah, jadi peranan orang lelaki dalam rumah tu dia kan. Bab-bab tu sebab kalau orang lelaki dia tak boleh komplain apa. Kenapa dia nak dinding color ni langsir macam ni, sofa macam ni. Dia ada hak untuk itu sebab dia paling lama menetap dalam rumah tu. Orang lelaki ajak mesyuarat. Tahulah kan orang penting ITPM kan, dia orang penting tu banyak benda. Kejap-kejap keluar buku tu macam sibuk. Jadi mana balik rumah pun sekadar nak tidur je, kerana tak perasan pun wallpaper dah tukar 5 kali tukar. Tak perasan. Jadi orang lelaki memang tang bayar tu orang lelaki. Kan. Jadi kena terima hakikat. Jadi balik pada tajuk kita. Kan, tajuk kita bekerja. Sebab satu perkara saya selalu bagi gambaran pada semua. Kita kena fikir satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita, bekerja lah. Kadang orang cakap kan, bestnya kalau cuti kan. Tak ada. Cuba tengok orang yang cuti, kadang dia menyesal dia cuti. Kenapalah aku cuti? Tahu kalau macam ni baik kerja je daripada bergaduh dengan sakit suami isteri. Cuti tapi tak pergi mana-mana, bini marahnya tu. Cuti tapi tak pergi mana-mana, apa cuti? Orang perempuan berhak cakap macam tu sebab dia, orang lelaki kena jaga hati dia kan. Seorang lelaki, okay lah, nak pergi mana tu, kena cakap je lah gimana.
Tak kisahlah mana. Tapi dia takkan berhentikan, tak kisahlah mana, tak berhenti kat situ, dia ada sambungan dia. Tak kisahlah mana. IKEA ke? Dia ada kamu. Contoh. Saya ingat kena bawa buku lah yang tu. Kena bawa buku. Jadi maknanya sistem. Jadi maknanya orang yang bercuti kadang kenapa aku tak kerja? Itu sebab saya sebut kepada semua staf, mana-mana tempat saya pergi, ingatlah wahai pekerja-pekerja sekalian, cuti itu bukan satu hak tetapi keistimewaan. Kalau bos bagi, cutilah kita. Kalau bos tak bagi, jangan cuti. Itu je. Tak payah nak mungut-mungut. Memang tu hak bos kita nak bagi cuti, tak nak bagi cuti. Kalau dia tak ada hak, kalau bos kita tak ada hak nak bagi cuti, tak bagi cuti, kenapa kita minta kan dia? Kan? Bos, minta cuti bos, boleh tak bos ni? Siapa yang ada ke dalam ayat Quran beritahu kalau kita minta maka wajib bagi? Tak ada. Tak ada pun, tak ada pun, kecuali dalam keadaan-keadaan emergency. Kan, memang ada bos yang macam tu kan, emergency pun tak bagi, ada. Tapi tu tak berlaku kat sini lah, ni kat Afrika dan macam tu lah. Kan, minta cuti, bos tak bagi sebab bos ada hak. Biasalah staff-staff ni dah tahu, dah trik, bawa file banyak macam ni. Bawah tu barang cuti, bawah sekali. Dia cerita ni, bos ni okey ni okey. Tapi ni macam ni, yang ni bincang kemudian okey. Bos, ya Allah bos, bau perasan bos ni satu bos. Dia sebenarnya bawah tu yang file tadi tak ada apa. Semua orang kata macam mengesampingkan tumpuan bos kan. Jadi bos nampak kita macam tak beraya sangat nak cuti. Macam tu kan. Macam tu akhirnya. Just sekarang nak mula kan. Tak lama lagi nak cuti. Apa cuti yang paling ni, yang cuti lama yang dah orang fikir sekarang ni? Cuti apa? Kan betul saya cakap, betul tak? Saya dah cakap kan, betul. Saya saja dia invite tengok, dia yang jawab. Gaya haji. Dah cakap dah. Kan dah fikir kenduri mana kan. Kita tahun ni telajak raya kan. Jamuan raya masih ada lagi. Kan walaupun dah habis Syawal masih buat lagi kan. Nak pula dia akan sambung dengan raya haji. Tahun ni memang meriah lah. Dia bersambung tu sampai raya haji. Tahun ni dia tak jamuan raya agak dia kata kan, pra raya haji dia kata kan. Yalah, jadi mana kata dari segi kita ni bersyukur satu perkara, dalam kita duduk kat sini dengar ceramah ni bermakna apa? Kita adalah pekerja. Kita adalah pekerja dan kita ada kerja. Sedangkan kat luar sana berapa ramai orang yang tengah naik motor, pandang sana pandang sini, ada yang jalan turun bas kulu kilik memikirkan nak kerja apa tau. Fikir nak kerja apa sebab kerja tak ada untuk dia, belum ada rezeki nak bekerja. Kita pula yang dah ada kerja tengah mikir macam mana cara tak kerja, macam mana cara untuk mengular kerja. Saya dah cek tempat lain lah, tempat lain bukan sini lah. Tu sebab saya buat kalau buat game team building tu kan, saya buat untuk grup Mahkamah KL sampai 5 grup saya buat tahun 2015 2014 macam tu, 5 grup. Bila kita buat grup kan, ada kan 3 hari 2 malam biasalah, lepas ice breaking dalam kelas, ada game-game. Sampai hari yang ketiga kita buat outdoor tau, outdoor. So outdoor ni banyak checkpoint ikut grup masing-masing dah dipecahkan lah ni kan. Termasuklah satu checkpoint tu saya buat permainan damula. Baru saya faham orang tua main damula teruk pun. Dia main damula kan penuh perasaan, menjerit dia kalau kena ular tu. Kalau ular pula, dia kata, tangguh dia kata kan. Tapi tak ada siapa pun memikirkan kenapa orang dulu buat permainan game damula tu. Tak ada orang fikir. Rupanya game damula tu ada kena-mengena dengan kehidupan kita, ada kena-mengena dengan career kita. Ada orang baru kerja tak berapa tahun dah naik tangga kan. Tengok ada orang tu main dia jajak tangga lah, sedap betul, nasib dia baik betul, tangga tangga lagi. Yang seorang tu kejap-kejap ular. Allah, ular lagi. Allah, dia macam malu tengah orang yang dia main. Allah, nampak ular. Lepas tu kawan siap kelak, ular lagi tu kan, ular. Yang seorang tu pula tangga tak, ular tak. Dia melangkau kan. Bukan. Allah. Bila kat tangga dia langkau, kat ular dia langkau, tapi perjalanan dia smooth lah, dia tak ke belakang. Cuma masalah dia dekat 98. Sampai 900 mundur balik kan. 900 mundur balik. Tak habis-habis. Dia istiqamah dah awal tadi, tapi dia istiqamah mundur. Tengok kawan makin dekat ni kan. Macam tu kat career kita. Kan kehidupan kita kan. Macam tu juga. Ada orang baru kerja dah naik pangkat. Sebab apa? Bukan salah bos.
Bos ingat buat keputusan sendiri dia seorang aja ke nak naikkan pangkat orang? Dia ada board dia, bincang dan mesyuarat. Kenapa dia ni? Dan bincang, orang ni cadang ni. Dan satu perkara yang menggerakkan hati dia, Allah Ta'ala. Dengan izin Allah, rezeki dia naik pangkat. Jadi kalau nak marah orang dapat sesuatu, kita bukan marah orang, kita marah orang yang bagi, iaitu Allah. Itu sebab kena hati-hati. Macam mana dia boleh naik? Tak apa benda. Bila kawan cakap rezeki tak? Wah, dia nafikan pula tu. Rezeki tak, tapi kita ni tak ada rezeki. Tak ada lah, kata kan. Lepas tu kan, kalau kita tengok yang ular tadi apa? Kan, yang ular tadi, apa dia? Kejap-kejap kena transfer department. Sekejap pergi sini, sekejap pergi sini. Pangkat tak naik-naik, tapi transfer je. Cuba sangka baik, agaknya Allah Ta'ala bagi aku pindah banyak department ni supaya aku pandai banyak perkara. Besok naik pangkat senang, semua dah tahu. Orang tak ditipu dia. Dia tak ada kalau Allah Ta'ala meninggal semua orang yang menghalang kita naik pangkat tu. Meninggal laluan tu tiba-tiba kan. Bos baru tu suka sangat kita naik pangkat. Kita dah tahu dah, ini semua saya pernah buat ni. Kan aku tak tahu ke tempat kau lepak minum mana. Aku tahulah sebab aku dulu pelepak tu dalam hati. Dulu aku pelepak sana tau, dia dah tahu. Nampak tak? Jadi dia pandai semua. Yang tadi, yang undur 98 undur balik tadi, tak pencen. La ilaha illallah. Bersambung-sambung kontrak kan. Nak habis sambung balik. Maknanya apa? Sangka baik, khidmat dia masih diperlukan. Macam tu. Jadi macam tu lah kehidupan kita. Tahu? Kehidupan kita macam tu. Semua ada sebab. Kalau kita tengok kan dalam kerja kita, career kita, tu sebab Timbalan Mufti Negeri Sembilan, Ustaz Nur Azamir bin Haji Alias, dia kata, soalan nak kita tanya pada diri kita adalah bagaimana kita nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Itu cucuk duit. Memang kita tak mencuri, tapi deserve atau tidak? Cakap jawab. Layak ke tidak kita ambil duit yang kita cucuk tu dengan tahap kita kerja biasa-biasa, kawan kita kerja berat. Dia tanggung semua kerja-kerja kita. Kita tak datang, kita lambat, dia buatkan. Kita tak layan orang, dia yang layan orang. Kita tak buat file tu, dia tolong buatkan file. Tapi gaji sama dengan kita. Cuba tanya balik. Contoh, kerjanya MC, jap cuti. MC cuti. Asal meninggal cuti. Tak kira, habis betul. Memang tragis dah kisah keluarga dia. Sebab dah hampir semua meninggal lah. Sampai satu tahap, jiran lorong rumah dia meninggal pun dia cuti. Terpaksa sebab dah tak ada orang lagi untuk dimeninggalkan. Betul keadaan ni. Benda ni berlaku kat semua tempat. Saya dah suruh dia orang belajar dengan staf ITBM ni macam mana cara untuk kontrol benda tu. Kononnya tak berlaku kat sini lah. Macam tu lah. Kononnya. Jadi makna kata kita kena syukur dengan apa yang kita ada. Ini satu nikmat Allah Ta'ala bagi. 3 perkara Allah Ta'ala akan tanya. Akhirat besok nikmat. Lepas tu Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Yang ketiga Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. 3 benda ni Allah Ta'ala tanya. Nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Nikmat umur. Kau hidup dulu berapa tahun? Macam mana kau habiskan umur kau dulu? Yang kedua nikmat apa? Nikmat muda dulu habiskan ke mana? Oh dulu banyak enjoy. Kan ada tak kau datang majlis ilmu? Ada. Kalau ada penceramah datang kat TBM tu, datanglah dengar. Tapi tu pun duduk belakang-belakang. Ni contoh tau, bukan orang sini, tempat lain. Kan adalah yang terasa kan. Dia biasanya kalau datang seminar khusus macam ni, yang duduk depan biasanya yang datang lambat. Biasanya macam tu. Kan yang datang awal dia booking yang belakang-belakang kan. Kalau dia jarang lah, orang kita ni, orang Malaysia ni jarang masuk bilik dewan tu, dia tengok tempat kosong, jarang. Dia akan tengok muka dia kenal. Dia suruh booking tempat dia kan. Itulah. Pergi minum macam tu, pergi minum kan, geng muka yang sama lah tiap-tiap tahun. Tu kan, muka yang sama, halaqah yang sama. Geng minum. Ketua kumpulan tu adalah orang yang bawa kereta. Dia akan decide kat mana minum hari ni. Dia akan decide. Dia tak ada satu tempat best, ada satu tempat best tu. Wah, cara gelak pun betul lah tu. Betul tu. Kan. Memang dia akan decide. Lepas tu tak bercampur dengan yang lain. Nampak tak? Okay, nikmat muda. Yang ketiga, nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Nikmat harta. Kemana duit kita belanja? Mana kita dapat duit? Mana kita dapat harta tu? Kemana kita belanjakan harta tu? Duit gaji kita deserve atau tidak? Kemana kita belanjakan duit kita pun ditanya. Jangan cakap ni duit kita, so atas kita. Tak. Beli kereta sampai 10 biji contoh kan? Ataupun dia jap tukar sport rim, untuk benda yang tak perlu. Allah Ta'ala akan tanya. Kenapa kita habiskan duit tu? Sampaikan untuk benda lain, tak ada. Kau sedekah tak? Tak sedekah. Kenapa? Duit tak ada. Cek balik, duit ada tapi belanja untuk benda lain. Allah Ta'ala tanya. Beli tudung sampai 20 rak.
Macam nak berniaga kan. Siap letak label sendiri. Minah kata. Contoh tau, contoh. Ada ke nama Minah sini? Aminah tak ada Ada. Contoh lah dia buat. Kan sekarang boleh tempah logo tu, label tu, Aminah kan. So, saya tudung ni semua Aminah. Wah, cantik tu tudung kau kan. Tentu kan. Tak ada. Allah Ta'ala akan tanya berbelanja untuk apa. Handphone berapa kali tukar. Macam saya tak adalah, tak terkejar dah. Dulu jap tukar. Dulu zaman mula-mula kerja dulu kan. Seronok asal gadget, handphone baru keluar kan. Mula kena sawan bab 1. Nak tukar. Babi lah payah sangat faham bab 1 tak faham. Dia tanya bab 1 apa bab 1 tu. Orang puas lah nak jaga bahasa kat institut terjemahan. Muka ni aduhai, payah tu. Kalau tak faham buat muka biasa, jangan tak nampak sangat. Jangan. Nanti orang tahu. Tanya cik, kita belajar dalam debate ni kalau tak faham buat faham. Macam tu ya kan. Jangan nampak kelemahan kita tau. Ni orang perempuan memang tanya, kenapa tu kan. Macam orang tanya dalam, orang perempuan tanya dalam Facebook lah, kenapa nama bapak dia debat. Orang kata bodoh tu simpan sikit lah, jangan tunjuk kat orang tahu kan. Macam tu lah kaedah dia. Macam tu lah keadaan ni. Maknanya harta kita belanja ke mana, gunakan untuk apa kan. Sampaikan dulu sahabat, seorang sahabat Nabi, Khalid nama dia. Sahabat ni, dia masa zaman sahabat dia dapat duit 200,000 dirham, bawa balik rumah. Sedih muka dia. Isteri tanya, kenapa wahai suamiku? Nanti Allah Ta'ala tanya setiap dirham ni ke mana aku belanjakan. Jadi jangan risau wahai suamiku, isteri dia kata. Dia panggil semua fakir miskin, anak yatim, orang susah, ibu tunggal, bagi, habis 200,000 dirham tu. Barulah senyum suami dia. Dia kata, alhamdulillah aku telah buat dengan cara baik. Jadi makna, bukan zaman sahabat dia, sampai sekarang pun kalau lelaki tak tahu nak buat apa dengan duit dia, orang perempuan boleh bantu. Baks ni bang, tahulah saya kan. Dengan cara yang berbeza lah. Dengan cara yang berbeza. Orang perempuan ni dia kena terima hakikat. Dia bukan penting sangat material, tapi material boleh menjadikan dia gembira. Perempuan bagilah hadiah. Bagi hadiah. Nah, yang duit bulan ni untuk belanja. Bang, berapa ni? Tanya lah tu, berapa? Tak adalah banyak sangat, dalam 2,000 abang. Abang ni kenapa? Tak, orang perempuan kadang tak, orang lelaki mah wajib bagi nafkah kat isteri dia walaupun isterinya bekerja. Betul. Balikkan ni lah poin dia bawa. Tadi dengar ceramah lah kan. Dia dah cakap dia tentang pembahagian ni semua kita kena revise balik bang. Tapi orang perempuan boleh kalau dia kata dapat duit tu dia tak nak, dia tolak sebab dia kata dia boleh cari sendiri. Tak ada masalah, itu lebih mulia. Yang ambil lah duit 2,000 abang. Ni 2,000 ni saya tak nak, abang ambil simpan untuk keluarga kita, yang penting abang setia. Okey. Yang ni saya tak nak. Abang, duit ni abang ambil balik. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kau bagi memang dia sapu kan. Nah, yang duit bulan ni 2,000, zap tahu tak apa kan. Tapi memang tanggungjawab pun bagi. Dia nafkah ni paling basic nafkah ni kan. Kita bagi makanan yang mana isteri tu makan yang memungkinkan dia boleh hidup lagi esok. Itu basic nafkah. Betul, bagi makan tu. Sebab kalau kita pergi makan dekat kedai mamak ke malam, tengah-tengah malam, bukan tanya yang nak buku apa-apa tak. Salah soalan tu. Yang nak makan apa, cakap aja, sekarang abang beli. Alah, tak lapar pun. Jangan percaya. Kau beli aja satu bawa balik. Sebab biasa sampai rumah, bang, tiba lapar pula. Tu perangai dia sampai rumah. Tiba iklim tu berubah tiba-tiba. Sebab orang perempuan dia bolak-balik dalam kepala dia. Lapar tak. Macam tu. Jadi betul. Tapi nafkah tu bawa balik. Dah abang dah beli dah tadi. Abang agak-agak memang lapar. Abang dah bungkus dah nasi dengan yang gorengan ni. Kena wajib beli. Sebab apa? Tu malam tu kita kebetulan memang sepanjang malam keluar. Kita belikan makanan untuk dia. Abang faham tu. Kemudian yang ke berapa dah terlupa dah tadi tu. Itu dari segi harta kita. Dan yang keempat, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat ilmu yang kita ada. Kita share tak dengan orang.
Yang kemudian yang kedua, kita amalkan ataupun tidak. Dah tahu rasuah tu tak boleh. Bila rasuah tu tak boleh, tapi kita dah tahu ilmu tu, tapi dekat luar kita tetap terima rasuah contoh. Jadi benda tu dah tak mengamalkan ilmu yang kita ada. Tu yang pertama, nikmat. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang tugas kita, tentang apa juga berkaitan dengan amanah. Dalam satu hadis Nabi sebut, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Jadi dari segi amanah ni benda berat. Daripada sebesar-besar amanah sampailah sekecil-kecil amanah, tetap amanah Allah Ta'ala akan tanya. Masuk pejabat, bawa anak hujung minggu, tak ada apa kan, tak ada orang nak jaga anak, duduk student diam. Nah, ambil kertas satu, conteng-conteng tau. Nah, pen. Kertas pejabat punya, pen pejabat punya, amanah dah tak ada. Nampak kecil, tapi daripada situlah bermulanya membawa pada benda-benda besar. Tak ada. Kalau kita betul-betul nak bagi anak tu, bawa daripada rumah. Benda-benda yang kita memang ada kat rumah, bagi. Yang ni barang-barang dia nak conteng, dia nak baca, dia nak apa tu, bagi. Jangan kita salah guna. Kadang-kadang benda-benda tu, benda kecil nampak amanah lah. Dekat masyarakat kita pun cuba tengok. Engkau, aku tengok relax, kau kan AJK ke? Aku AJK biasa-biasanya. Kenapa ada istilah AJK biasa-biasa? AJK ahli jawatan kuasa yang nak menggerakkan program-program, menggerakkan aktiviti. Makna dia pun ada amanah. Macam mana kau boleh cakap kau tak ada kerja sebab kau AJK biasa-biasa? Kalau dah tahu pada awal tak boleh, lepaskan jawatan, bagi ke orang lain. Jawatan nak, tanggungjawab tak nak. Kan, kalau ikut contoh kerja kan, siapa kerja jadi kerani, pembantu takbir, dia balik pukul 5. Jadi dia balik kau? Jadual dia 5.30. 5.30 balik. Ketua pada kerani tu mungkin balik dalam pukul 6.30. Kemudian penyelia kan, mungkin dalam penolong pegawai dia akan balik pukul 8 malam. Ketua pada penyelia tadi, itu pegawai kanan, mungkin balik dalam pukul 10 malam. Eksekutif memanglah dalam pukul 11, 12 macam tu. Nombor satu siapa? Nombor satu siapa kat sini? Tak, pangkat dia lah, bukan orangnya. Pangkatnya apa? CEO kira memang tidur sini terus lah, tak balik macam tu. Tak, maksud bukan saya suruh buat macam tu, tapi maknanya dia datang dengan tanggungjawab. Makna tanggungjawab dia besar. Maknanya kita kena fikir, lagi tinggi jawatan kita, nak naik pangkat, tapi kerja tak nak. Macam mana? Kita minta lah aku naik pangkat. Lepas tu mungun. Banyak kerja, attention tu sekarang. Dulu pun tak macam ni. Dah kau nak sangat naik pangkat. Kawan-kawan relax kawan-kawan. Yelah dah sombong sekarang, nak minum dengan kita tak nak naik pangkat ni. Kan? Kawan-kawan kita, kau fahamlah sikit, aku sekarang kerja tanggungjawab banyak. Kan Allah Ta'ala dah bagi aku naik pangkat ni dengan amanah yang besar, aku kena buat. Betul. Itu sebab orang perempuan macam layan suami berat sangat kan. Berat sangat layan suami ni, macam-macam permintaan dia. Apa kata kita subkan? Ada yang tak faham Orang lelaki cepat faham dia. Tak ada, kita abaikanlah, contoh. Tak, maksudnya tu sebabnya saya nak tanya orang perempuan, kalau kita belum ada anak kan, suami isteri, suami kena sayang isteri 100%, isteri sayang suami 100%. Tapi bila dah ada anak, orang perempuan jawablah, jawab. Dia pun terperanjat tau kena tanya soalan macam tu. Sebab orang lelaki dia tak payah tanyalah, orang lelaki memang sama, dia pun tak pasti hidup dia. Dia macam terserah lah macam tu kan. Tak, orang perempuan yang boleh merencanakan ni. Saya nak tanya, berapa persen pembahagian tu? Sebelum saya tunjuk, baik kau jawab. Berapa persen nak pembahagian? Kata dia ada yang mula kira, tak boleh. Ada yang kira 60, tak boleh, lebih sangat tu. 55, 45 okey kot kan? Tak, jawapan yang paling tepat, jangan dibahagi-bahagikan. Tak boleh bahagi. Layan suami 100%, layan suami, layan anak pun 100%. Anak jangan, kadang-kadang kita layan suami, bapak ni anak datang, diamlah, tak nampak kita cakap dengan ayah kau. Itu bukan cara dia. Siap sekejap je bagi anak faham. Bang tadi ni okey bang okey, anak macam ni hafal macam tu.
Maknanya jangan kita apa, maknanya dua-dua nak kena layan. Suami punya tu, orang balik kerja, tahu penat sangat kan, daripada TBM ni kan, muka penat-penat, saya tengok dia datang masuk orang muka penat kan. Yelah, lift 3 lift kan, tengok lift tadi muka stres depan lift kan. Dah lah, dia tunggu lama, tiba-tiba Samsul Debat tu masuk kan. Orang cakap bagi Samsul Debat naik dulu, ada yang cakap macam tu kan, betul kan, macam tu, dengan anak sama kan. Jadi makna kata kita kena terima keadaan itu, dan keadaan balik rumah ada hak-hak yang perlu kita sempurnakan. Dekat pejabat ada hak kita, dekat rumah pun ada hak. Amanah anak tu bukan untuk kena marah. Kita dulu balik, ya apa hal, lagi ayah kita dulu macam tu. Lepas tu alah yalah, ingat apa tadi, apa hal, tak ada, cikgu tak ada yuran banyak, RM20, tak ada banyak pun, besok minta dengan mak selesai, benda boleh settle, bukan tak boleh settle kan. Jadi tu amanah. Ini anak kan, kalau jangan bising boleh, tu tak penat sekarang ni, aduh tepi lah, marah anak, tak pernah fikir pun kan. Kadang anak tu dia beli detention, dia pun luah dalam Facebook, ataupun dia jumpakan kawan dia. Kalau jumpa kawan yang baik tak apa, jumpa kawan yang jahanam kan macam mana. Nampak, itu dari segi amanah. Isteri pun jangan sakitkan hati dia kan. Nabi suruh berlemah lembutlah dengan isteri, kerana sesungguhnya dia adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi sebut sebagaimana kamu punya hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Faham tak? Yang hak tu, bukan yang isteri-isteri tu. So, kerana kamu punya hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Faham? Kalau faham, angguk. Faham? Jawab, faham. Alhamdulillah. Yang hak tu tadi, bukannya yang tu. Maksud isteri-isteri itu adalah ramai lelaki, ramailah perempuan tu. Faham? Okey, cover. Okey. Jadi mana kata tu amanah, Allah Taala akan tanya. Kita kerja pagi sampai pukul 5.30. Masuk ke 8.30 sampai ke 5.30. Sejauh mana kita bekerja? Yang banyak rehat minum. Pukul 9 minum. Kan minum pukul 10.30. Pukul 10.30 sampai dekat lobi tu jumpa lah orang kampung. Ya Allah, kau kerja sini ke? Dia nak beli buku. Lama dah. Jom lagi minum. Ya, aku lepas ni ngada lah kau pergi minum dekat Diamo kan, minum kat Diamo, minum kan. Minum. Lama lepas tu pukul 12 dekat 12 baru balik. Punya seronok bercerita. Kebetulan bos tak ada sampai ke 12. Ya Allah, tak boleh keluar lewat hari ni, jam ni, kena jemput anak balik sekolah pula. Keluar jemput anak balik sekolah. Pukul 2 tak masuk lagi. Pukul 2.45 baru sampai. Orang tak tanya, dia sendiri cakap teruk betul jam. Orang tanya pun tidak kan. Teruk betul jam, ya Allah, sebab aku tension petang ni nak minum kat mana. Minum lagi. Pukul 3 minum sampai pukul 4 sampai kat meja baru nak kerja. Okey, ya Allah. Tiba-tiba dah pukul 4. Tak rasa pun kerja. Dah kerja menterdarah tang pagi. Masa bila nak rasa kerja, betul tak kan? Tu jadi kena tanya balik kita. Minum, makan, sudahnya quality time. Lepas tu kita dapat gaji sama. Itu sebab kena kita tanya balik, kenapa anak aku ni, aku belajar pandai, dulu result aku tak macam ni. Anak aku, ya Allah Akbar. Saya tu pun tanya anak saya, apa sebab nombor kau banyak sangat? Saya kata, kau tahu tak, abah dulu, arwah atuk kan dulu, kalau abah dapat lebih pada nombor 4 memang kena rotan. Ada sekali abah dapat nombor 8, kena rotan. Kau ni kalau nombor belah-belah macam ni, kira kena bunuh ni. Saya cakap macam tu. Dia kata macam tu kan. Kan. Tapi ialah saya positif, tak apa. Buat yang terbaik. Ada seorang bapak tu marah kan, sekarang kan hari report card day kan. Jadi saya tengok bapak ada marah. Daripada kalau nombor 1, masuk kalau nombor 2. Nombor 2, nombor 3. Ni dah kelas hujung. Kau nak pindah mana lagi? Bilik air. Dia marah. Aku kata bapak macam ni pun ada. Aku kata budak tu terpinga, tak tahu nak jawab macam mana. Tinggi betul falsafah ayah dia tu. Yelah, kelas dah hujung, hantar bilik air dah hujung kan. Mana lagi nak hantar kan. Kata aduh, kata anak kita positif walau berapa banyak pun nombor dia. Cikgu pun kata kejut, Puan, anak puan ni nombor 37 daripada 38. Okay, mana ada seorang lagi lah. Positif kan, positif. Boleh saya tahu yang seorang tu siapa?
Jadi cikgu pun, aku salah cakap ke apa cikgu tu? Tapi saya pesan dengan cikgu tu dah, amanah dia sebagai seorang cikgu, dia kena cerita dengan mak bapak. Sebab biar mak bapak tahu, tak payah lagi dah bercakap benda-benda bahasa yang diulang-ulang beberapa keturunan ni. Berhentilah. Kan bila mak bapak tanya, anak saya macam mana cikgu? Cakaplah, dia malas, tak buat kerja. Ini dia ni okey sebenarnya, tapi yelah kan budak main-main. Tapi saya yakin kalau dia rajin, insya-Allah boleh berjaya. Memang dah agak lah, wife saya mesti pandang betul lah abang cakap. Sebab saya dah cakap lah malam tu, besok dengar cikgu mesti cakap macam ni. Betul lah bang. Dia cakap macam mana anak sini? Polosit nombor 1. Pemalih, tak nak belajar. Mana perempuan tak diusik. Saya hari-hari doa, ya Allah, bilalah budak ni nak pindah sekolah. Oh, jadi bapak tu pula dia pandang anak dia. Kau pahal. Menadu, dah kan? Barulah betul. 3 dialog yang cikgu selalu sebut kat sekolah, yang diulang daripada beberapa keturunan bila marah budak. Apa nak jadi dengan kamu ni? 1. Marah budak tu ayat dia. Yang kedua, kamu tahu tak periksa tinggal berapa hari lagi? Kedua. Dan yang ketiga, yang paling popular, zaman saya dulu tak habis-habis. Tak habis-habis zaman dia. Betul. Cuba perhatikan survey dengan cara cikgu marah. Mak pula kat rumah, 3-3 tu dia pakai. Apa nak jadi dengan kau ni? Tahu tak periksa tinggal berapa hari? Zaman mak dulu 3-3 pakai. 3-3 pakai. Ayah jarang-jarang lah, dia petik satu dia jarang. Mak 3-3 pakai. Betul, biasa macam tu. Dia gelak besar tu, betul lah tu. Tu keadaan ni. Maknanya cerita tentang amanah. Amanah kita. Amanah sebagai seorang pekerja, amanah sebagai seorang bos, amanah kerja kita. Benda yang patut dahulu didahulukan, kemudian-kemudiankan. Tiba-tiba dapat pula emergency kena buat, pun tanggungjawab kita kena buat. Dan kemudian yang ketiga yang Allah Ta'ala akan tanya, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim, perhubungan satu dengan yang lain, kita dengan staf, hubungan yang baik. Kalau kita tengoklah banyak kes-kes di luar yang menjatuhkan sesuatu organisasi, bukannya orang luar pun, orang dalam organisasi itu sendiri. Dia memburukkan staf-staf yang lain. Ini tak adalah, department ni tak dipakai, yang teruk department ni je, untuk mengetahui korang. Macam tu. Kita bila pergi beraya, kena bercerita sedap ni, terlajak cakap, bagus saya kerja kat situ kan, aku dengar kat bahagian tu tak payahlah, aku tahu sangat dah perangai orang dalam tu. Tak. Walau macam mana kita benci pun, kita kena pertahankan organisasi dan yang berbaik organisasi kita. Tak adalah, okey tu semua mandai je. Sebenarnya macam ni semua. Balik tu kita cover balik counter, balik kawan kita tu. Kau tahu tak, cerita sampai tersebar, tapi aku cover lah, aku cakap ni. Oh ya ke? Maknanya macam tu. Jaga. Macam rumah tangga lah. Jangan burukkan rumah tangga kita. Orang perempuan senang nak masuk syurga tau. Jangan burukkan rumah tangga. Tu je. 4 Nabi kata. Jaga solat, jaga puasa bulan Ramadan. Ketiga, jaga maruah diri dan maruah suami. Jangan buka cerita-cerita tak elok suami. Walau macam mana tak elok pun suami kita, jaga tu benda tu. Dan yang keempat, taat perintah suami. Nabi kata kalau dapat buat 4-4 ni, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Orang perempuan sampai syurga pun boleh pilih pintu. Itu ni kot. Macam itulah keadaan. Orang lelaki mana boleh pilih, dapat masuk untung. Kan? Betul. Tu sebab orang perempuan mulai hari ni dengar cakap saya. Taatlah segala perintah suami. Faham? Setuju ke tidak? Ada jawab tak tu. Dia bagi hadis tadi tu. Nak tunjuk dogi tak dogi perempuan. Taatlah segala perintah suami. Setuju? Dia tentang segala tu, dia berat tu, betul tak kan? Okey lah. Okey, saya betulkan. Taatlah segala perintah suami yang baik sahaja. Setuju? Tubuh kuat. Orang lelaki saya nak tanya, kahwin baik tak? Baik. Tahu tak apa? Faham kan? Menyesal jawab. Kan? Betul lah, benda baik tu kahwin. Kita kadang, sebabnya kita jangan salah. Kalau kita baca dalam surat khabar, 5 orang pegawai daripada jabatan agensi ini telah ditahan disebabkan rasuah. 5 dia telah pun ditahan disebabkan salah laku. 5 anggota polis telah ditahan kerana menerima wang suapan sebanyak ini. Pertamanya mereka baru dituduh, belum tahu lagi bersalah tak bersalahnya. Jadi kita ni jangan terlajak cakap. Kadang terlebih cakap seolah-olah macam kita ni baik sangat. Itulah dia, buta mata, buta hati. Dapat duit sikit tak nak jaga, amanah pun tak ada. Ni semua dunia semua ni. Cik cakap.
Bila cakap, Allah Ta'ala datangkan ujian kat kita. Datanglah seorang bawa sebuntil duit datang kat rumah kita. Tolonglah, minta tolong. Kau tolong ejas ni, aku bagi kau. Okeylah. Bila kita okey je, kita dah tentu tahu kita bersalah. Nampak sangat kita pun lebih, orang kata, bukan kata lebih baik, lagi teruk daripada orang yang kita cakap tadi. Nampak tak? Itu sebab bila nampak orang kena tangkap tu, terus doa. Orang ni kena tangkap, orang ni kena tahan, orang ni dia nasab khabar dalam berita. Ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Nampak kes artis, contoh kan, yang baru ni viral, heboh lah, pasal inilah, inilah kan, yang macam itulah kan, saya tak nak cerita apa lah. Jadi saya terus slash, saya cakap cukup, kita tak tahu cerita sebenarnya, apa yang berlaku, apa provokasinya, apa yang dia cakap, apa keadaan yang sebenarnya. Jadi kita ni melihat daripada angle orang yang tak tahu apa-apa, jangan cakap apa-apa, terus doa, ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Itu lebih baik. Nampak orang tu kahwin, bini dia 4, jangan cakap gatal nak mati, jangan. Doa terbaik, ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Kalau aku tak tahan, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Kalau ia pun jangan lebih 2. Contoh macam tu doa. Faham? Yang ujung tu tak nak ambil pun tak apa. Saya jumpa Ashraf Muslim baru ni, dekat ada satu function. Saya tanya, bang, bagilah petua sikit. Petua apa? Kan gaya dia macam tu, petua apa? Cakap lah, ialah itulah. Itu dia tu. Senang je Ustaz, dia 10 je. 10 je. Apa dia? Yang pertama bijak, yang kedua sampai nombor 10 semua sabar. Ada kata oh ya ke? Sabar juga. Memang kena sabar, banyak kena sabar, dia kata. Memang ya, tu yang kita nampak yang ini indah. Yang tak indah, bukan saya cakap dia ada masalah, tak. Setiap kehidupan rumah tangga semua ada masalah masing-masing. Nampak orang tua kahwin dengan muda, jangan cakap nak mati sangat dah orang tua ni. Terbiat agaknya, gatal. Jodoh orang kata. Kenapa kau marah yang tua tu? Cuba tanya yang muda tu. Kenapa you kahwin? Kan rancangan hiburan yang hari Ahad tu, yang biasa orang tengok tu pukul 11 secara istiqamah, orang tengok rancangan tu kan, pukul 11 sampai pukul 1 antara macam tu lah masa dia dekat TV3 tu lah. Alah, lebih kurang macam tu lah kan, lebih kurang macam tu kan. Apa tak rancangan tu? Saya tak nak sebut lah, lebih kurang macam tu lah bunyi dia kan. Kan dia gosip ni, kadang-kadang gambar artis ni dia kahwin dengan lelaki tu dah tua sikit kan. Jangan marah tu, cuba tanya, kenapa you pilih dia sebagai suami you? Saya pilih sebab dia romantik. Kau orang tua tu romantik. Yang kedua, setiap kali saya marah dia tak pernah balas balik. Dah dia pokak. Tak terangah kan, kena marah. Contoh lah. Jadi makna kata, jangan kita apa. Itu sebab saya cakap, kena sabar. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan putuskan hubungan. Kau ngaku tak ada apa-apa, jangan. Satu benda pasal silaturahim, tak kira lah bab berkeluarga ke, dalam kita ni sama pejabat, ingat satu perkara. Nabi dalam satu hadis, Nabi sebut, tidak ada dosa. Ingat betul tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Mana dua-dua dapat. Di dunia, akhirat mendapat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka pada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan silaturahim. Ingat tu, makna berat tu. Sebab silaturahim ni Allah Ta'ala bagi sifat Allah rahim pada perhubungan tu, kasih sayang. Jadi jangan kita putuskan. Daripada dulu tahu silaturahim. Itu dia. Dan dalam kita bekerja, jangan lupa, pertama, dalam kita etika dan akhlak kita bekerja, yang pertama adalah jangan lupa kita untuk memulakan kerja kita setiap kali kita datang, momentum awal. Bekerja momentum mesti awal. Tak ada dia masuk ke 8.30, perbincangan dulu. Macam mana malam tadi? Kau tengok tak drama malam tadi? Membincangkan episod drama malam tadi. Gemar betul dia tengok cerita apa tu, hero apa? Hero Alah Fatah Amin tu lah apa? Apa? Hero Cinderella apa? Oh, hero seorang Cinderella. Cik dia macam ni, seorang. Tak apa kenapa. Hero seorang Cinderella kan. Suka tengok Fatah Amin tu. Kan suka tengok. Macam tu kan cakap dia kan, romantik macam tu kan. Dia marah Fazura. Tapi Fazura tu tengok biasa je, tapi tak tahulah pandangan dia terhadap saya kan.
Kaedah kalau dia dengan macam aku lah kan. Tak ada, tapi lawa kan. Lawa siapa kalau bagi free nak lah kan. Tapi maknanya Fazura dengan Fatah Amin ni kita tengok cerita ulas kita tak sangka kan, ya Allah jahat betul mak apa tu kan. Sedangkan ni waktu kerja ni kau nak ulas lah time lain. Kalau betul nak berbual sangat pasal tu, datang awal sikit. Kita datang pukul 8 tau, kita nak buat discussion pasal episod malam tadi. Okey, 8.30 kerja, start kerja macam tu. Faham? Tak ada salah, sebab kita diamanahkan kerja daripada kuapa baik kuapa, macam tu lah kan. Ini bercerita tuntang tengah hari tak sanggup, tak keluar makan sebab nak tengok tonton.my, nak buka balik drama-drama, nak qada balik malam tadi tak sempat tengok online. La ilaha illallah. Tu nak kena jaga momentum awal, jangan lengah-lengah, jangan sibuk. Lepas tu dia ada 4 jenis bekerja dalam tempat kerja kita. Pertama, nama dia administrator, sangat mentadbir. Dia masuk on time, balik pun on time. Kadang dia muka pertama kat meja panjkat tu. Tunggu, beratur dia, seorang lain beratur. Lepas tu dia sangat tersusun meja dia kan. Kalau orang usik barang dia tahu. Laci pertama apa, drawer kedua diisi apa, drawer ketiga apa. Sangat kemas. Dan dia ni memang tak suka simpan kerja sebab dia nak meja dia kemas, dia sangat teratur. Yang kedua, nama dia performance. Memang kerja memang gila bab satu punya. Gila-gila kerja. Datang awal, kadang balik tak tentu lagi. Kadang tengah-tengah malam pun balik sebab dia kejar deadline. Bos memang suka kat dia ni. Sebab bagi kerja memang dia buat semua, tak pernah tolak. Meja memang berterabur orang ni. Atas meja ni, bawah meja semua betul. Bawah ni ada apa semua dekat ni, laci tu, bawah dekat kaki, kat pasu tu pun ada. Dia datang, mana file kau bagi kau tu, angkat kaki kau. Dia ingat. Walaupun macam tu, dia ingat. Yang ketiga, kategori pekerja yang ketiga adalah entrepreneurs, maknanya usahawan. Meniaga, kerja kat pejabat. Okey kan kawan semua, tak sekejap je. Tak beli tak apa, tengok dulu. Bagi pamphlet, bagi sampel kuih raya kan. Bagi ni tudung-tudung ni betul. Kalau nak bawa aku bawa. Ada kat rumah dah. Stok-stok yang ni tengoklah mana ni. Yang ni sesuai dengan kulit kau. Ni itulah cerita. Macam-macam kan, lotion lah apa semua, macam-macam. Dia meniaga je kerja dia. Alhamdulillah benda tu tak berlaku di sini. Di tempat lain. Cara gelak pun tahu berlaku kan. Saja test. Dan yang keempat, nama dia followers. Ikut orang ya. Ada. Kau pergi tak ceramah esok pagi Samsul depan tu? Kalau pergi sesama tau. Kan duduk sesebelah. Kalau tak pergi sesama. Kan susah aku seorang ngejawab kan. Kan kena jawab aku seorang jawab. Pergi sesama. Tak pergi sesama. Ada. Dia ada jenis macam tu. Kalau orang balik lambat, contoh hari tu bos tak ada. Hari ni aku ingat balik awal kot, bos tak ada. Betul ke? Betul ni. Kalau betul aku pun balik awal ni. Cakap betul. Nak balik awal ke balik on time? Macam tu keadaan dia. Dia ikut orang. Yang sebenarnya dalam kita bekerja, semua sifat-sifat ni nak kena ada sebenarnya. Tapi ikut kesesuaian. Okay, pertama, momentum awal. Yang kedua, komitmen kerja. Kerja kita duduk kat meja kita, kena siapkan. Benda kalau ada, kita bangun pun sebab kita nak uruskan berkaitan dengan kerja kita tu. Itu komitmen. Kita kena syukur tau, kerja kita tak susah macam orang lain. Cuba tengok kerja lagi susah daripada kerja kita. Kita kerja pejabat dengan aircon, kadang demam sebab aircon kuat. Kan, codik ke tak codik, kau pasang 16, kau pakai jaket. Lepas tu keluar tiba-tiba panas kat luar, tu demam tu. Cuba slowkan sikit kan, jangan sejuk sangat. Yang tu lah kan. Kerja kita senang, cuba tengok. Kalau saya pergi dulu kan tempat UPNM kan, kita masuk camp Sungai Besi kan. Tu tengok askar macam ni lah pegang Sabang. Bila bos dia lalu terus dah pagi sampai petang. Cuba kita boleh tahan tak pegang tu sampai tak payah sampai petang lah, sejam pun tak tahan tau berdiri situ. Contohnya tiba-tiba CEO arahkan, okey, Puan Maria, contoh bukan nama sebenar. Ada ke Maria? Ada. Mana? Okey, contohnya, okey Maria, you pegang pen ni, you pegang satu buku, you berdiri depan pintu tu. Apa? Assalamualaikum. Tak tahan. Ramai yang meninggal depan pintu tu ni. Tak sebab kita tak boleh. Kita kerja kita, alhamdulillah kita boleh bangun sendiri, kita nak minum air sekejap, nak duduk, boleh, tak ada masalah. Contoh si sibuk kan, haus, kita pun ambil air, minum. Contoh ni, contoh. Bukan nak minum sangat ni, contoh. Itu tu kita buat kerja balik tu. Tak ada masalah, betul. Jangan kita mongot pasal kerja kita.
kan? Itu sebab saya kata tadi, orang kata komitmen gitu. Saya pernah tu pergi, orang tu kerja dekat Majlis Bandaraya Petaling Jaya, berdiri tepi nombor giliran. Cik, ada apa? Sap tekan. Nombor tu je kerja dia sampai petang kan. Saya kebetulan masa tu dengan asisten saya pergi ada mesyuarat dengan bahagian HR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang budak tu tinggi-tinggi, pakai blazer, baju kurung, free hair. Macam, salam, ada apa-apa boleh saya bantu? Langsung terlupa urusan gitu. Apa hal pula aku datang ni? Langsung tanya, apa hal kita datang? Tanya asisten. Bos itu mesyuarat kat atas. Oh ya, lupa tengok. Dia dengan senyum, dengan layanan dia, nampak? Orang jadi seronok datang. Ha. Lepas tu, tak, saya ada mesyuarat kat bahagian HR. Oh ya ke? Tak apa, cik, ikut saya. Ikut. Dekat yang nombor giliran tu memang ada button lah. Tekan ni. Tapi dia berdiri tu untuk bantu lagi. Tapi dia tinggal kalau sekejap. Dia suruh saya ikut. Kalau cantik ikut saya. Kemana juga sanggup aku ikut. Sampai kat kaunter tu, cik tengah tinggalkan IC, saya pun tinggalkan IC saya. Ni yang lagi 2 orang tak payah, lagi 2 orang lagi tak payah. Oh, yang assistant saya tu tak payahlah. Tapi yang 2 orang tu tak boleh naik lah. Tak boleh naik? Tak adalah, gurau je. Bergurau pula dia tu, tak tahan. Pernah tau. Sampai dekat atas, sampai dekat bilik mesyuarat, tak concentrate tau. Bila lah nak habis meeting ni, ya Allah, kan takut budak tu keluar makan ke dah tak jumpa tau. Bayang perasaan tu diberi kita macam mana. Tu lah komitmen kerja tau. Tu sebab kan, kalau kita tengok, kita pergi ke restoran makanan segera, saya tengok budak sekarang hampir semua restoran lah tiba-tiba sini kan, selamat datang ke tut semua kan. Kita kadang-kadang saya marah budak tu. Kita masuk, tengok tak ada orang, dia kat tepi tengah mop, terlepas mop tu. Papa, assalamualaikum, selamat datang ke buatlah kerja kau, memakak lah cakap kan. Peranjat aku ni kan. Komitmen. Cuba kita buat macam tu kat rumah. Kat rumah cuba macam tu. Abang, selamat datang ke rumah kita. Macam tu kan. Kau tengok betapa berbahagia suami kau balik. Kau tak pernah buat kan. Cuba buat. Mesti gembira mana kan. Betul. Kau tak pernah menyatakan perasaan tau. Perasaan kena bagi. Sekarang ni saya nak tanya, dulu WhatsApp macam mana? Dulu tulis surat kan, burung merpati, lu ingat tak? Berbedak kat surat, ingat tak? Kan, lepas tu dah pakai SMS kan. Assalamualaikum. Kita cuba kompreskan dalam satu mesej, sebab tambah satu mesej kena bayar dulu kan. Sekarang main WhatsApp. Berapa ramai yang WhatsApp suami dia? Ada? Yang biasa, Assalamualaikum, abang rindu sangat kat abang. Berapa banyak orang tak? Tak ada dah, tak ada. Orang perempuan dia kaya dengan emosi. Mulakan, betul, mulakan. Betul. Saya pernah tu, budak sekarang kan main bahasa ringkasan je. Saya pergi ceramah dekat UiTM Puncak Alam. Assalamualaikum. Saya memang kalau saya WhatsApp memang ikut betul huruf besar, nama orang huruf besar, koma, jarak. Nama saya ke? Assalamualaikum, di manakah lokasi ceramah hari ini akan berlangsung? Budak tu pun jawab, ha. Nak gelak guling-guling. Cik Samsul tak WhatsApp penuh, kurang hajar budak ni. Kan budak sekarang main akom, walam, katna. Deh kenlum. Dah makan belum kan? Deh, buat apa tu? Buat apa tu? Dengar ceramah tu. Dengar ceramah sep SP. Sep ceramah. Maksudnya apa? Siapa ceramah? Samsul. Nama aku mereka. Pak di dawan atau pulang kai. Dah macam Thailand punya dah. Jadi apalah salah orang perempuan? WhatsApp suami. Sampai tempat kerja kan, Kau satu kan WhatsApp. Benda-benda baik dapat pahala. Assalamualaikum wahai suamiku, rindu sangat kat abang. Bang rindu saya tak? Sekarang WhatsApp. WhatsApp sekarang aku nak tengok. WhatsApp sekarang cepat. Tak, semua terlepas telefon. Kan, macam. Sebab kita tak biasakan. Tak apa, kita buat dengan benda baik. Pukul 1 nanti kita buat macam ni. Assalamualaikum wahai suamiku. Abang, sekarang masuklah waktu zuhur. Bagi kawasan wang semaju dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Abang jangan lupa solat tau. Doa untuk kita. I love you. Suami pun jawab, Waalaikumsalam. Sesungguhnya abang sekarang ni telah pun berada di saf pertama.
Mak dahsyat kan. Dia belum sampai pun dekat dia dah sampai. Badisah yang pertama masjid ini alhamdulillah. Jangan cakap abang aja. Ayang pun jangan lupa tahu doa untuk kita. Isteri pun jawab, abang, saya cuti hari ini. Suami pun jawab, Allahu Akbar. Gambar nangis. Sebab suami kecewa malam tu tak dapat nak jemaah sesama. Faham? Cuba jangan sangka bohong dengan suami. Kita fikir ibadah kan. Bukan yang gitu-gitu. Jadi maknanya itulah ceritanya. Komitmen kan, dalam kita, keluarga kita, tempat kerja, komitmen. Kerja betul-betul kan. Jangan kita biarkan kita ni bekerja, kita cakap kita pegawai ni, kita cakap jawatan kita ni, tapi sejauh mana kita dah follow dah job description kita. Sepatut kita kena buat ni, kena buat ni. Dalam tempoh sebulan KPI-nya kita mesti selesaikan berapa file contohnya. Tapi betul tak kita dapat buat? Kalau tak dapat buat, kena tanya balik diri kita, di mana silap dia. Yang ketiga adalah bertanya, iaitu belajar dan juga mengajar. Apa maksud belajar dan mengajar? Belajar benda-benda yang kita tidak tahu, kan? Dan juga mengajar benda yang kita tahu. Yang kita tak tahu, segan tanya. Nak tanyalah yang ni macam mana, biasa kau buat macam mana? Tanya. Yang kita tahu pula, nampak kawan kita salah, ni saya nak beritahu sikit, yang ni betul lah you buat ni okey dah, cuma kalau boleh macam-macam ni, sebab biasanya ni, oh ya ke, tak tahu, tak apa, you ikut. Dan bila dia ikut kita untuk benda-benda yang baik, selama mana dia ikut, maka pahala tu berterusan untuk kita. Dan yang keempat, komunikasi. Komunikasikan setiap perkara yang berkaitan dengan kerja kita, komunikasikan. Mudah-mudahan dia membawa kebaikan kepada organisasi kita. Maknanya momentum awal, komitmen dalam bekerja, belajar dan mengajar, dan yang keempatnya komunikasikan. Dan kemudian saya nak bagi tips sebagai pekerja-pekerja yang berjaya. Yang pertama, kita mesti cepat, tak boleh lewat lagi dah. Mesti sejajar dengan perkembangan semasa. Sekarang ni pakai teknologi, kita pun teknologi lah, kan? So maknanya kita nak marketkan macam mana kerja kita ni yang terbaik, buat cara yang paling baik. Kita kena cepat. Macam mana anak kita pun, kita kena adapt dah. Apa yang anak kita tahu hari ni, apa dia trend budak-budak hari ni, kita kena faham. Tak boleh lagi dah, tak ada, ni semua zaman mak dulu tak ada, zaman ayah dulu tak ada. Tak boleh lagi dah. Anak-anak hari ni kita kena adapt. Zaman dah berubah. Sayyidina Umar pun pesan, didiklah anak kamu mengikut zaman dia. Macam tu juga kita nak didik staff, tak boleh dah ikut style dulu-dulu, kena ikut sekarang. Staff sekarang ni dah lain, kan? Budak-budak hari ni buat dulu, fikir kemudian. Budak-budak hari ni buat dulu, fikir kemudian. Dia tak puas hati, dia berhenti. Ada beberapa kaki tangan kerajaan yang bekerja, yang bertugas di bahagian-bahagian tertentu yang sensitif, di bahagian sempadan-sempadan negara, kan? Bos ni marah, kamu ni apa ni, pap, dia tinggalkan tempat tu. Dia tak fikir pun apa nak jadilah. Sedangkan nak kerja dulu susah, macam-macam minta tolong orang lah, itulah, inilah. Tapi bila dapat kerja tak syukur. Contohlah kan. Jadi macam kita pun contoh juga. Maknanya kita dalam ni kena cepat. Dulu, zaman orang dulu dia sabar. Buat satu perkara tu, lag. Okey, tak tahu, tanya. Tak ada segan-segan. Tapi sekarang, tak ada lah tanya. Dia rasa ego dia tercabar. Tak, kena buang dah benda tu. Kena buang. Zaman dulu orang masak air pakai kawah, pakai periuk. Pakai kayu api. Kan? Jadi tak dapat nak tidur dah, asap masuk mata. Lepas tu dalam gelak-gelak cedok masuk dalam kolej. Kolej tau kolej. Ada generasi baru dia tak faham. Kolej pun tak faham apa. Kan? Lepas tu mana ada 3-in-1 ni, mana ada uncang-uncang, tak ada. Terapung sobok tu. Terapung bila minum berselepet mulut kan. Tahu berselepet faham? Maknanya sampai comot lah kan. Kan kalau iklan Milo dulu kan, minum pun mesti ada tanda sini kan. Kata kenapa minum susu pun mesti ada situ. Kan? Kemudian dah yang moden sikit pakai dapur gas. Dah moden lagi daripada tu. Tak ada lagi dah kayu api. Tekan, tunggu je. Ramai pula yang pokak tak terongai dah masak. Boleh pula ceret menyorit. Masalah. Baru-baru ni saya ceramah sempena Secretary Week kan. Lebih kurang awal tahun ni. Dekat Hilton PJ. Ceramah tu. Sebelum ceramah, dia pelayan hotel tu tanya, Cik Samsul nak minum air apa? Kopi apa? Saya pun cakap lah kopi O lah, sebab saya dah lama putus susu, saya kata.
Kan saya cakap macam tu lah kan. Saya memang kopi O, teh O. Adik-adik saya minum O je. Kalau susu perut macam beragam. Kan tak tahu macam gastrik, timbul macam angin kan. Jadi ada kopi O. So yang best ditekan terus tau. Tekan tu jadi macam zaman sekarang macam tu lah. Tekan-tekan tu panas. Tekan-tekan terus jadi sejuk. Tak payah lagi nak tunggu dalam petang kan boleh minum air tu sejuk kan, nak bekukan air batu, tak payah. Tekan-tekan tu sejuk. Ni zaman ni kita tak sedar tu, kita tengah pakai, kita tak sedar ke yang tu sebenarnya menunjukkan perubahan zaman. Dan begitu juga hari ni, tekan-tekan tu jadi kopi, tekan-tekan tu jadi air Milo ais dan sebagainya. Siap ketuk-ketuk ais pun turun sendiri. Punya macam mana tak gemuk kan, tak ada pergerakan lagi dah. Tekan tunggu je. Kan? Tak lama lagi memang jangan heran lah. Masuk dan sistem pap tekan, dia lipat sendiri. Tak baju lipat sendiri. Sistem orang perempuan memang dah lama berdoa. Bila lah nak ada mesin lipat kain kan. Balik tengok bakul. Ya Allah, bakul kan. Orang perempuan yang bagus, dia takkan ajak orang lelaki lipat kain dengan dia sebab format lipatan tak sama. Tu alasan dia kan. Dan orang lelaki walaupun cuma membantu contoh urut belakang pun dia tak bagi. Abang jangan sentuh saya. Saya faham dah abang tu. Lepas 10 minit fokus abang dah berbeza dia tu. Macam tu. Yang tak faham tu letak lah kan. Jadi makna kata tu dia. Zaman dah berubah. Budak-budak sekarang semua nak cepat. Jadi kita pun kena cepat. Yang kedua, bab bekerja. Nak jadi pekerja cemerlang, kena hadir bekerja. Tu sebab ada setengah organisasi dia bagi anugerah kan. Anugerah pekerja terbaik. Kat sini ada kot. Pekerja cemerlang. Ada satu organisasi tu saya pergi kan. Dia bagi anugerah pekerja cemerlang tu, saya dapat duit lah. So ramai berebut yang tu lah. Tapi dia tambah anugerah-anugerah supaya ramai yang dapat. Anugerah lain lagi, yang tapi anugerah lain tak dapat duit lah, dapat sijil. Tapi appreciation lah, dapat naik pentas kan. Yang kedua, sijil tak pernah MC tahun dinilai. Makna tahun yang dinilai tu, tahun tu dia tak pernah MC. Gila. Muntah darah pun kerja. Kalau muntah darah ni balik lah. Kan tak dapat sijil lah. Macam tu lah kira kan. Yang ketiga, markah SKT 90 ke atas. Markah penilaian bos tu 90 ke atas pun dapat sijil. Maknanya boleh lah macam tu kan. Maknanya tambah. Nilai tambah, dapat penghargaan. Tapi tu sebabnya yang hadir tadi penting. Sebab bila kita hadir, tak sama orang ganti. Dan kalau kita tak hadir, orang yang memang jaga kerja dia, dia akan make sure walaupun dia bercuti, orang masih boleh hubungi dia. Weh, yang ni kalau aku cuti, ni nombor private aku tau. Kau ambil ni, kau jangan bagi ramai orang pula. Kalau ada apa-apa benda nak, bos nak, kau telefon nombor ni. Sebab waktu aku cuti, biasa nombor ni aku pakai. Contoh hanyalah, dia bagi kat kawan dia. Sebab dia risau. Dan bila kita bagi, jangan risau. Memang orang tak call. Yang jadi, bila kita sembunyikan tu, masa tu lah macam-macam masalah cari, kita tak jumpa menyebabkan orang marah dengan kita. Tahu, hadir kerja. Kerana kena kerja lebih jangan kira. Kadang bos kita kata kan. Okey, Azlina, contoh. Azlina pun ada. Ada ke? Mana Azlina? Manjang kat belakang nama yang aku sebut. Tak pernah kat depan. Depan pun ada. Azlina, tolong siapkan kerja ni. Sekarang juga awak buat, siapkan paperwork ni. Dia pun cakap, bos, kalau bagi orang lain boleh tak? Saya sibuk lah. Saya suruh awak kan. Buatlah. Yelah, dia tak marah kat situ tau. Dia marah kat meja dia kan. Si aku kena nyampah tu, lepas tu tengok. Dia marah lain. Orang lain pun kena. Ni bukan Azlina sini, dia nampak lain. Apa dia tengok? Semua tak jadi buat kerja. Macam-macam lah aku ya. Ramai lagi orang lain ni kerja. Ni tak siap. Tambahlah kerja baru. Duhai. Lepas tu pukul 5.30. Balik dulu Nah. Balik dulu Nah. Balik lah. Kau tak nampak punya kerja ni. Kau marah. Kena marah ni. Belah-belah. Dia marah tu. Balik. Lepas tu telefon husband. Bang, jemput anak balik sekolah. Tak sempat jemput dia. Macam-macam lah kerja kena buat. Suami tak berdosa pun kena. Akhirnya pukul 10 malam pun siap tu. Zap, siap pun. Nyampah, pergi kat meja bos. Nah, ambil, parti dia. Sebab bos dah balik. Tu sebab dia berani buat macam tu kan. Sebab meja kosong, beranilah kan. Cuma bos tu ada kan. Nah, ambil, parti kau. Dia pun. So, panjang perjalanan tu. Habis dimaki ni orang tepi perjalanan tu. Awak nak melintas jalan pun. Nak melintas ke tidak? Balik orang tu. Tak jadi weh, gila orang tu. Balik rumah, tak jadi melintas orang tu. Dekat rumah, ayah dah strategi dah. Ayah dah strategi dah dengan anak.
Anak-anak semua dah makan Ayah bungkus tadi semua dah makan Okey, sekarang pinggan-pinggan semua letak dalam sinki. Lepas tu masuk dalam bilik, kunci pintu. Kau jangan keluar pada bilik walau apa pun bunyi yang kau dengar. Lepas tu dah faham dah mood Azlina ni kat rumah macam mana. Lepas tu tak lama tu, Assalamualaikum. Tak habis marah. Waalaikumsalam. Sabarlah, apa marah ni. Sabar. Cuba kena kat abang. Boleh sabar? Tak boleh. Tadi abang dah bungkus dah lauk sikit, mungkin saya boleh makan lah apa semua. Saya baik bungkus. Kalau saya masak tadi ni nampak. Saya ingat ni memang confirm dengan ke lah kan. Tapi bukan sini tau, Azlina tempat lain tau. Lepas tu malah lepas selesai, lepas 2-3 minggu hikmah dia dalam mesyuarat pengurusan, mesyuarat staf, bos cakap, jadi saya ucapkan ada satu berita baik lah, tahniah, sebab ketah kerja yang kita submit hari itu alhamdulillah telah diangkat sebagai ketah kerja yang terbaik dan dijadikan contoh, dan permohonan kita telah pun diterima. Jadi terima kasih banyaklah Azlina. Saya dengar sampai 10 malam hari tu. Marah lagi tak Azlina tu? Tolong cakap sikit. Marah lagi tak bila dah kena macam tu? Jadi terima kasih Azlina. Saya dengar sampai ke 10 malam. Yalah 10 tu. Marah lagi ke? Macam tu dia cakap. Tak. Azlina terima kasih tau. Saya dengar sampai 10 malam. Bos, ini kan tanggungjawab. Tiba-tiba dah berubah dialog dengan kita gemar marah tau. Tapi sebenarnya rupanya Allah Ta'ala nak bagi sesuatu yang lebih baik, kita tak sedar. Dan sebabkan itu kita dapat naik pangkat. Lepas tu bos ingat kita, tuan bos sangat perlukan kita yang boleh settlekan benda tu. Nampak tak? Balik kita cerita. Lepas tu Azlina ni pun cerita dengan suami dia, bang tadi kan kat pejabat ingat tak yang hari tu yang balik lambat buat paper tu kan? Mana boleh tak ingat ni, aku pun kena marah hari tu. Dengarlah ni bang, abang ni yelah apa dia, itulah bos cakap kan, terima kasih, tahniah sebab ketah kerja dianggap sebagai ketah kerja terbaik tau bang. Yelah, terbakar hati ni tak tahulah. Wah, ada suaminya mengajuk kan, sebab sabar tu cakap tadi kan. Orang kata hadir. Yang ketiga, ini adalah zaman aplikasi, bukan zaman cakap. Cakap kena kurang, buat kerja banyak. Ni zaman dia, zaman apply kan. Dalam bahasa Jawa tu sebut talk is cheap kan, bercakap tu murah, buat kerja tu action speak louder. Tu bahasa Jawa tu lagi. Makna bekerja tu lebih penting. Jangan cakap aja. Pak. Itu tanda bekerja tu, nampak? Cakap lah, laut sedap ni sampai jatuh tudung ke mana sedap tu. Faham? Kan? Kemudian yang keempat, mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah, cakap bos, saya ni ada masalah bos. Apa masalah dia? Saya sebenarnya bahasa Inggeris saya okey, bab penulisan, tapi communication skill saya memang weak sikit lah bos. Boleh tak bos hantar segi khusus bahasa Inggeris untuk khusus bertuturan? Boleh, tapi tak ada jauh sangat bos. Okey, kat mana? Singapura. Okey, Singapura. Pergi khusus kan. Kalau tidak kan dia tahu yes, no, thank you, talking about kan. Kenalah pergi khusus. Boleh, mana benda ni mantapkan kemahiran kita. Apa kita lemah kita cakap. Yang tu juga. Kan? Kemudian seterusnya profesional. Maksud profesional, jangan campur aduk tugas kita dengan peribadi. Ada masalah peribadi kat luar, jangan campur dengan masalah kerja. Dan cara tak nak campur, memang kita kat Malaysia ni tak dapat elak. Masalah rumah bawa ke pejabat, tapi selesaikan masalah tu. Biar kita bawa ke pejabat tu dalam keadaan family kita okey. Bergaduh tak bercakap sampai ke pejabat. Menyampah tu lah aku, bini aku kenapa macam-macam lah. Kalau dapat kawan yang baik tak apalah, sabarlah. Isteri aku pun sama, aku lagi tu. Kenapa lah? Dia suruh aku berdiri atas kursi pula. Dia tu bini dia juga kan. Jadi makna kata kita jangan maknanya selesaikan. Ada orang marah saya bila saya cakap macam tu. Kalau macam tu, kalau kita ada kerja banyak, tak boleh lah bawa balik rumah. Boleh bawa balik, tapi jangan tu buat. Settlekan masalah rumah dulu, anak-anak kita. Isteri kita tengah malam kan pukul 10, rasa-rasa semua dah clear, anak dah tidur, isteri kita pun mula relax kan, kita pun buat kerja kita. Tak ada masalah. Maknanya jangan lupa, sentiasa ada masa untuk semua perkara. Yang jadi hal kat kita ni sekarang ni, semua masa kita buat benda tu jadi hal. Daripada rumah sampailah ke pejabat, gadget tak habis. Untuk tujuan yang tak ada kena-mengena dengan kerja. Kalau ada kena-mengena kerja lain. Komunikasi saja, telefon untuk benda-benda peribadi saja. Tu kena jaga. Profesional. Profesional. Balik rumah, isteri kita berhak untuk dibalas. Assalamualaikum. Salam abang. Macam tu kan. Cuba buat macam tu hari ni. Kan? Cubalah buat. Abang. Macam tu kan. Dia betulkan tudung dia melambai tu kan. Kan tudung lambai kan ada sayap sini kan. Sini tu sini. 1, 2,
3 jadi tudung sayap kan. Dia dulu awal siakap Datuk K senang kan. Sekarang dia tudung baru, tudung kanopi nama dia. Tudung kanopi itu besar betul, buka-buka jadi kanopi kan. Lilit goyang lempar lilit. Macam Taliban lah, digulung-gulung. Tak kisahlah kan. Tapi untuk suami kita apa salahnya? Assalamualaikum bang, abang. Bang makan bang? Yalah, macam tu lah. Ini tanya, berbalik bang? Soalannya lagi marah. Dia memang berbalik kau tanya kan? Berbalik bang, habis tak kamu nak pergi? Abang nak minum apa? Dah berapa tahun kau kahwin dengan dia, kau tak tahu dia suka minum apa? Mana nak minum apa, kau ambil lah apa racun tikus ke apa yang dekat dapur tu buat keluar. Sebab tu tanya, bang saya buat air kopi untuk abang nak yang sejuk ke nak yang panas? Macam tu tak apa. You want coffee, tea or me? Yang kau tu nanti dulu, aku nak air. Betul, macam tu lah. Lepas tu bila dah minum tu puji, oh sayang terima kasih lah, tu hutang budi abang. Sedapnya air yang saya buat tu abang. Air kosong je kot. Air kosong ni besar maknanya. Saya tahu tak berapa ramai orang yang mati di Afrika kerana dapat minum air kosong. Wah, keluar statistik kan. Macam tu lah. Pak tu dia profesional. Kemudian iltizam kita. Kita sentiasa memacu dalam diri kita ni nak buat perubahan dalam diri kita menjadi yang lebih baik. Kemudian organize, susun atur kerja kita. Jangan berterabur kerja buat tu, kerja buat ni. Sudahnya satu benda pun tak buat dengan baik. Organize, susun betul-betul. Dan yang last sekali, niat kita mesti baik untuk memantapkan diri kita dalam pekerjaan kita ni. Jangan selesa dengan itu aja. Nanti next time saya datang, saya bawa tajuk Rejuvenasi Minda. Yang itu belum terbit lagi. Saya belum buat buku lagi tu. Rejuvenasi. Rejuvenasi Minda. Rejuvenate yourself, otherwise you harden. Apa maksud rejuvenate? Orang perempuan kena jawab, wajib tahu. Itulah bila tanya buat muka koma. Tiba darah tak jalan. Tu sebab anak ikut. Rejuvenasi kan, rejuvenate kan semua skincare, dia punya barang-barang yang jaga penjagaan kulit. Rejuvenate your skin, rejuvenate your macam-macam lah kan. Kalau shampoo semua rejuvenate. Apa maksud rejuvenate? Koma sekali lagi. Maksud rejuvenasi meremajakan pemikiran kita. Niat kita ni nak sentiasa improve dalam kerja kita. Maka formula pekerja ni dikatakan sebagai formula pekerja champion. CHAMPION. C cepat, H hadir, apply application. Kemudian M mantapkan keupayaan kita. Professional, P iltizam kita. Kemudian organize, dan niat kita mestilah baik. Dan last sekali sebagai penutup, saya nak lancarkan kempen kita dalam bekerja tu. I am for A huruf besar. I am for A, ingat mati for Allah. I am for you dah lama dah, baru I am for A, ingat mati for Allah. Sebab kalau ingat mati tentu kita takut tak pegang amanah gitu. Buatnya aku mati hari ni kerja aku tak settle dengan sengaja. Ya Allah, Allah Ta'ala tanya, kalau aku mati aku tak jaga isteri aku baik-baik, ya Allah habislah aku. Kata ingat mati. Orang ingat mati, dia tidak akan melengah-lengahkan taubat dia. Yang kedua, orang ingat mati dia akan rajin beramal ibadah. Dan yang ketiga, orang ingat mati akan mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Kita hidup sementara. Siapa yang fikir dia kerja hari ni, satu hari nanti aku akan jadi yang berhormat. Contohlah kan, kita fikir rasa macam tak, memang sinilah aku kerja. Syukur. Jangan sibuk tengok orang lebih daripada kita. Syukurlah dengan apa yang kita ada. Tengok isteri kita, ya Allah, isteri aku ni walaupun sempong tu sempong, sengit lah, tak berapa ni, tapi dia kan ada time tu cantik, time-time tertentu, cukup lah. Kalaulah 1000 lelaki nampak satu perempuan je cantik, yang lain tak cantik, ui, payah dunia ni. Sebab kadang kita tengok, pergi duduk dekat terminal mana-mana, terminal bas ke kan, duduk, cuba tengok yang lalu lalang, yang couple-couple tu. Kadang lelaki tu handsome gila, perempuan tu biasa je. Perempuan tu cantik gila, lelaki buruk nyaman, kadang-kadang macam tu. Tapi kenapa dia pilih? Sebab kat mata dia cantik. Allah Ta'ala dah jadikan demikian. Syukur dengan apa yang kita ada. Biarlah kereta kita tidak sebesar Grand Livina.
kereta kita hanya sebesar Grand Liviva. Syukurlah sebab masuk bengkel tak mahal sangat, 300-400 settle. Kereta yang besar-besar yang mewah tu masuk lambai 2,000. Lambai tu belum tukar barang lagi. Selamat datang ke 2,000. Tukar barang dia semua dah jadi 3-4 ribu. Biarlah rumah kita kecil, rumah dia rumah banglo, time tak ada orang, sunyinya sama, syukur. Malahan duduk flat tak ada orang tetap meriah. Assalamualaikum, salam. Rumah sebelah apa je lah. Ingat ke rumah kita? Ingat rumah kita tau. Syukur macam tu, meriah, nampak tak kan? Betul tak? Biarlah jam tangan kita murah, RM50, jam tangan dia RM5,000. Syukur sebab masa ni tunjukkan sama. Orang tak, sekarang ni cuba, tak ada orang tanya berapa ringgit jam kau? Tak. Kau berapa dah? Tak habis ceramah ni, kau apa dah? Itu je soalan orang tanya, betul tak? Paling senang. Biarlah wallet kita RM5 beli kat pasar malam, wallet dia RM5,000 beli kat kedai tut, kan? Syukur sebab bukan boleh masuk almari, masuk duit pun tak boleh tebal sangat, takut tak boleh lipat. Faham tak? Biarlah kita naik kapal terbang, duduk belakang kat sayap, kat ekor, Allah, sayap kecil tu yang belakang. Yang dia untunglah bos duduk depan first class. Sayup tengok, bila tak nak turun dia tutup lansir ni dengan belakang. Syukur sebab apa? Waktu berlepas dengan waktu mendarat sama, pintu keluar masuk pun sama. Belum pernah lagi buat pengumuman kita akan mendarat sebentar lagi kepada perempuan kelas kedua, sila terjun sekarang. Tak ada. Saya kadang-kadang kan malahan untuk duduk belakang sebab kadang sebab apa? Sebab dekat dengan pramugari. Kacang ada kacang. Minta kacang mesti dapat betul. Dia tak pernah kedekut, bagus dia orang. Cuma kadang kita tak puas hati lah kadang. Kata bang, dia orang cakap murah. Siapa cakap murah? Satu lebih mahal tak tau. Pasanglah CD ke apa ke, bosan ni. Dihiburkan kita dengan buat pengumuman. Macam lah orang terhibur dengan pengumuman tu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Azman selaku pilot dan petugas pada ini. Ada orang tanya kau siapa? Dan kita, lepas tu beritahu ketinggian kan. Kita sekarang berada pada paras 35,000 kaki daripada paras laut. Pesal kau takut orang bersia-sia kat luar tu. Orang tahu tinggi kau tak cakap. Saya tak pernah tengok bila walau Waima CEO ITBM, bila dia buat pengumuman tu saya tak pernah tengok dia catat. Oh, okey 35,000 kaki. Okey, maknanya lebih kurang. Tak ada. Tak ada orang cantik pun. Jadi syukur aja. Syukur. Biarlah isteri kita berbadan besar, syukur peluk sedap, tu tanda ni dia cukup makan. Biarlah suami kita mempunyai ROI, syukur sebab menurut kajian 80% lelaki yang mempunyai ROI romantik. Boroi lah kalau tak faham kan, betul. Iya, biarlah isteri kita banyak bercakap di rumah, syukurlah tu tandanya di rumah. Dia berada di rumah bukan kat tempat lain, membebelkan istilah kita kan. Hobi orang perempuan memang macam tu. Tak cakap tak boleh. Hobi dia di rumah adalah berceramah walaupun tak ada tajuk. Biarlah dia cakap. Kan? Biarlah kita banyaknya kain nak lipat, bila lah nak ada mesin lipat kain, syukur tu tandanya kita ada pakaian. Orang lelaki jangan sakit kan nanti dia lagi. Yang nak tambah bakul, kurang ajar. Kan? Kita mongot, kain baju kita dah tak muat, syukur tu tanda kita cukup makan. Kita mongot, suami kita tidur berdengkur, syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Itu jawapan mulai malam ni. Abang ni bising ah. Sekurang-kurangnya aku tidur sebelah kau, bukan sebelah orang lain. Nak boleh macam ni. Cara tegur nak kena betul, jangan sampai mendahaka. Tolong pusing memakak aja, jangan derhaka tau. Malaikat akan melaknat isteri tu kalau derhaka pada suami sampai ke pagi tau. Jangan cakap elok, you tolong pusing belah sana boleh? Sebab tak tahan pertama bunyi, kedua bau. Tolong cakap tu. Cakap elok-elok. Itu pun lebih kurang menyakitkan kan. Lagi satu yang perempuan, jangan membelakangkan suami di tempat tidur, menghadap tau.
tahu. Melainkan permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah, pusing. Aku tak boleh tidur dengan muka ni. Ya macam mana nak tidur? Rambut kambang. Bodak sojuk ponon. Suami baru nak lelap, tak peranjat la ilaha illallah. Ingat lembaga mana lah tidur sebelah aku ni. Kan? Orang lelaki memang senang tidur sebab dia banyak dipikir. Hal-hal dunia ni banyak fikir. Jadi kalau letak kepala hilang. Orang perempuan kadang marah, cakap seorang-seorang je. Kalau ada TV dia milik sudahnya, TV tu tak siapa tengok. Tidur dah. Betul tak kan? Orang lelaki memang senang tidur. Orang perempuan yang payah, macam-macam prosedur nak tidur. Tak apa ditonyoh lah, makan nak ubat lawa tu, ngap. Ubat lawa. Lepas sebulan muka macam tu juga. Kata kan, lepas tu dah golap dah ni. Nak tidur terkebil. Tiba-tiba bercahaya wajah dia. Sebab dengan handphone, bukan sebab iman dah, sebab handphone. Aduh. Lepas tu baru nak tidur macam bunyi suami tu, la ilaha illallah. Dulu sebelum kahwin tak tahu pula dia kan macam tu, sebab kita nak tidur dengan dia. Macam bunyi, ada yang bunyi mengunyah. Nyam. Apa yang kunyah orang tu? Ada yang bunyi ngasah gigi kan? Krik. Tajam gigi ni kak. Ada yang bunyi sopong kapal pun ada. Sampai pagi. Besok tu bini tanya, bang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Yang paling popular bunyi vibrate handphone. Macam ni bunyi dia. Cara kau golak pun aku tahu. Tu paling ramai kan. Yang lagi penat pada tu dia bunyi hujung tu. Yang lagi penat dia cakap bahasa Rusia. Orang perempuan pernah tak dia tak boleh tidur sampaikan dia duduk tengok suami dia tidur? Pernah tak? Pernah kan? Ya Allah, apalah kau tanggung ni bang? Ya Allah. Climax tercekik. Letak kat hidung. Hidup lagi tak? Hidup. Sanyap. Ada seorang makcik dekat Rembau. Makcik dah tak dengar dah bunyi pakcik kau time tidur. Sanyap sunyi dah tak dengar. Barulah makcik sadar yang pakcik kau dah tak ada. Jadi mulai malam ni kalau dengar bunyi suami kita, bagi galakan. Teruskan bang. Bersyukurlah dengan, sebab bahagia, kata-kata akhir saya, bahagia bukannya melihat kepada apa yang kita ada, tetapi bahagia itu adalah sikap kita terhadap apa yang kita ada. Kerja kita ni, itu yang kita ada. Sikap kita macam mana? Kalau kita hargai kerja kita, etika kerja kita, akhlak kita dalam bekerja, kita jaga, jangan kita sia-siakan. Jadi cukup setakat tu. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang pada Allah SWT, dan kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kembali. Kecil gelap semua mana kita akan teruskan acara dengan sesi soal jawab. Mungkin saya akan mulakan dahulu kerana saya ada satu soalan untuk tuan, iaitu bagaimana mengekalkan momentum awal dalam bekerja hingga ke akhirnya untuk satu hari. Kerana saya ada kesukaran kerana manusia hanya ada 15 minit untuk fokus. Jadi bagaimana untuk memastikan momentum itu sentiasa berterusan hingga ke akhir. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau untuk jawab soalan tu tadi, dalam yang macam saya dah share tadi, kita ambil balik 3 perkara yang Allah Ta'ala akan tanya tu. Yang kedua tu amanah kita. Amanah kita fikir amanah, kita tak akan beranilah buat sesuatu yang contoh anak kita tahu dah budak-budak ni belajar susah. Dan kalau dia kata anak kita tak berjaya dalam akademik, kita mesti rasa fikir apalah anak aku nak buat besok kalau dia teruk dalam akademik.
So kita akan bagi fokus pada anak kita kan. Baca lagi ni, baca. Wah, kita nak dia baca ni, okey lah ikutkan setengah. Mak bapak tak kisahlah, tak engkau lah. Nak belajar. Tapi bila kita yang risau, kita rasa tu amanah kita. Baca ni, cuba buat. Cuba buat. Pandai pun ni, buat balik semula ni. Garis balik semula. Sebab fokus kita pada benda tu. Macam tu juga dengan kerja kita. Amanah kita dah tahu dah. Amanah ni Allah Ta'ala akan tanya. Jadi pada awal lagi, saya cakap, kita kena tengok balik. Kita sepatutnya kerja pukul apa, pukul apa. Jadi maknanya bila kita bekerja, kalau kita penat, itu faham. Kita manusia biasa. Bila penat, nak rehat sekejap, nak gegang, bangun, tanya kawan. Macam, banyak kerja lah, nak tanya. Tapi, jangan sampai berlebihan. Bangun sekejap, pergi bilik air, buang air, tak ada masalah. Sambung kerja balik. Tak tahu, tanya kawan kita. So, benda tu yang menjadikan kerja kita tu jadi lebih indah. Sebab dengan komunikasi, itu saya kata tadi, momentum awal, kan, kemudian kerjasama kita, komunikasi kita, bertanya pada orang yang tahu. Kalau tak tahu, mana yang kita tahu pula, kita ajar orang. Jadi insyaAllah jadi saya faham banyak lagi soalannya rasanya. Kalau nak tanya saya, kalau yang tak nak tanya secara open, boleh tanya dekat Syamsul Amri Ismail Official Facebook. Tu Syamsul SY tau. Baru-baru ni ada keluar kecoh jugalah dalam Facebook, fake account. Dia postkan dekat dalam tu, suami isteri bersentuhan tak batal wuduk, daripada Syamsul Debat. Suka dia. Saksikan penjelasan yang mengejutkan ni. Dia tunjuklah ada beberapa tokoh-tokoh yang dalam Malaysia ni kena kait dengan saya. Sampaikan dibincangkan oleh pejabat mufti Negeri Sembilan. Syamsul Debat ni dah dituduh begini lah kan. Saya pun explain, benda tak ada kena mengena dengan saya. Yang saya heran tu, siap soal jawab dah dalam tu. Masa bila pula aku jawab soalan. Lepas tu adalah dia minta maaf pun tak cukup. Saya kata dia kena tukar dah nama tu, tak boleh. Daripada Syamsul Debat Ustaz Syamsul Debat dia tulis, dia tukar pula jadi Syamsul Debat fan. Masih kau pakai Syamsul Debat, tukar nama lain. Yang betul ada dua je, Syamsul Amri Ismail Official dengan Syamsul Amri Ismail. Itu memang personal. Melainkan ada satu yang daripada TV Al-Hijrah tu, Syamsul Debat. Ada Syamsul Debat yang gambar apa, memang dia update tentang program TV Al-Hijrah nya. Tu Al-Hijrah buat. Yang lain tu memang tak tahu. Takut-takut kena jual barang apa semua. Tapi tu balik tadi macam formula pekerja champion tadi, CHAMPION, hujung tu niat. Niat kepada awal, pasakkan betul-betul supaya kita dapat teruskan fokus kita. Macam kita lah, orang yang minat mancing, cuba tengok. Orang minat memancing kan, kenapa dia boleh sabar tu dengan mata pancing dia? Daripada mula sampai pagi pun dia boleh tahan. Sebab dia memahami tau apa benda yang dia nak buat. Dia minat. Kita tak cakap kau tak apa benda kau suka pun, aku tak faham lah. Sebab kita tak faham lah, kita jadi tak minat. So faham kerja kita, faham amanah kita, maka fokus momentum awal tu akan berterusan, insyaAllah. Wallahu-a'lam. Jadi kita buka kepada semua, kita ada soalan-soalan. Ada? Silakan tuan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita nak motivate diri kita bila kita berhadapan dengan cabaran atau tugas yang kita rasa terlalu besar untuk kita tanggung. Tapi itu tanggungjawab kita. Kita perlu buat. Pada satu masa tu kita rasa macam dah tak boleh buat lah. Tak faham kita nak motivate pada diri. Okey, yang pertama benda ni ada orang kaitkan dengan, dia ada 9 soalan tapi dalam ceramah lain 9 soalan yang biasanya orang kaitkan dengan masalah-masalah macam ni. Kenapa aku kena macam ni? Apalah masalah ni banyak sangat. Ya Allah, kenapalah aku kerja kat sini? Ada 9 soalan yang biasanya orang tanya, dan akhirnya berbalik pada Allah Ta'ala uji kita sebab Allah Ta'ala sayang kita. Allah Ta'ala ukur keimanan kita, dan motivasi yang paling sesuai terpulang ikut masing-masing. Ada orang dia motivasi dia adalah dengan cara dia tengok gambar family dia. Kadang-kadang dia ada masalah kan, zap dia keluar sekejap, dia sokok, kerana motivasi dia sokok. Lepas tu dia okey. Lepas tu okeylah, dia tak ada apa, tak ada rap panjang. Kalau tak tahulah masalah, tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. Sakit pun boleh selesai. Salah satunya mati. Tu pun penjelasan saya ni ada, tak ada dah sakit lagi dah. Betul kan? Itu sebabnya kalau contoh satu lagi masalah dia masalah tension betul, dia akan telefon wife dia. Tapi benda tu kena bincang lah. Ya, kalau abang call tu waktu kerja tu, faham lah tu makna abang tengah tension lah tu. Oh ya ke bang? Jadi kalau boleh abang bagilah nasihat-nasihat yang baik untuk abang. Oh ya ke? InsyaAllah. Ini kan nanti pun apa hal telefon? Bini tak tahu kan. Kalau sibuk orang banyak kerja lah. Tak apalah, abang saja je call tadi. Langsung, jangan sampai peranan tu diambil alih oleh orang ketiga. Dah kalau orang lain pula, you
you boleh kan? Langsung semangat. Contoh tau. Jadi maknanya galakan ni kadang tu, kadang dengar anak mana? Anak okey bang, semua okey je. Semua tak sabar tunggu abang balik malam ni kan nak pergi pasar malam sesama. Oh iyalah, okey. Lepas tu kita happy. Kadang daripada situ, kadang dah bercakap tu kita rasa, tak adalah berat sangat pun masalah tu. Tak ada masalah, tak boleh selesai pun sebenarnya. Masalah boleh selesai. Orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Jadi kalau kita ada hal macam tu, contoh kita dah tak boleh, dah kusut, cari kawan-kawan kita, tanya ni macam mana ni. Itu sebab tadi silaturahim nak kena jaga. Tak kisah dia Pak Man ni nak tanya kau, kalau kau lah kau buat macam mana ni, ya ni senang macam ni ya, kau simpan, kau jangan buat. Itu lagi lah, tu melampau tu kan. Cari kawan-kawan yang memang nak bantu kita, insyaAllah. Tu tadi belajar dan mengajar tadi kan, insyaAllah kita boleh selesai. Terima kasih. Okey, ada lagi? Kalau tiada, ada sebarang soalan terakhir jika ada? Ya, selesai. Boleh. Biasa kita nak orang yang baik, tapi asas ukuran kita tu, baik itu kita lihat dari sudut kita atau sudut orang lain melihat kita. Satu. Yang kedua, saya lihat Ustaz konsisten lah. Jadi kita nak tahu apa rahsia Ustaz dalam bercakap, sangat konsisten, kemudian dapat mengaitkan satu isu pejabat di rumah, hubungan, kenegaraan. Saya tengok apa, adakah kerana bacaan atau kawalan atau mungkin ada rahsia lain. Alamak, susah ni konsisten ni. Bahaya je sebab sifu dekat depan. Bahaya. Dia pun tahu saya konsisten tak konsisten kan. Adalah maknanya satu benda, memperbaiki diri kita paling penting sekali. Paling penting sekali ikut syariat. Apa benda yang kita cakap, apa benda yang kita buat, ikut syariat. Berbalik pada yang penting baik di mata siapa? Yang penting baik kita, Allah Ta'ala suruh, Nabi ajar tu kita buat. Kalau benda tu yang kita buat tu, sebab pandangan manusia ni beza-beza. Kalau kita ikut manusia, kau ni tak patut pakai, mana dia orang pakai baju macam ni dah, contoh dia kata, mana dia orang pakai fashion macam ni, memang takkan selesai. Sebab manusia ni tak pernah puas dengan, dan tak pernah stick pada satu perkara kalau dari segi minat tu. Jadi tetapi kita nak menilai baik ni dari segi akhlak tadi, cerita etika tadi, kita tengok tadi dari segi Quran dan sunnah, dari segi akhlak Islamiah kita buat benda tu baik ke tak baik? Baik dah. Kita tolong orang, kau jangan tolong orang tu. Dekat sini kalau orang tolong orang ni, orang cakap belagak, contoh dia kata, tu setting yang manusia buat. Tapi kita tolong ikhlas, Allah Ta'ala kira dah kat kita. Kau jangan bagi dah derma kat orang kat depan bank ni. Sebab kau bagi kat orang depan bank ni semua menipu ni. Yang menipu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi yang kita bagi dia Allah Ta'ala kira dah. Yang tu mustahak ni. Setting kita jangan lagi sebab manusia je. Orang kena ingat ayat saya ni, jangan salah faham. Orang yang beribadah kerana manusia, maka itu adalah riak. Tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Kena faham betul. Ini bukan kontroversi ni. Beribadah kerana manusia, hukumnya riak sebab nak tunjuk kat orang. Tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik, seolah ada yang lebih besar daripada Allah menyebabkan kita tak beribadah. Tu nak kena jaga. Kita buat baik kerana Allah, dapat pahala sudah. Kerja biarlah orang nak cakap apa pun. Kadang baik, kau tak payah nak baik sangat, kau tu pelagak. Memang jadi sebesalah lah kita. Kita kerja sampai pukul 5, pukul 6 tak balik lah. Tak apa, kau balik dulu, aku banyak kerja. Belagak macam bagus, kita terdengar. Makna tak boleh lah, maknanya tak baik dah pada orang bila kita kerja sampai pukul 6 tu. Tapi sedangkan tu amanah kita. Amanah, macam mana pun amanah kita kena buat. Sedekah ni semua orang ni tipu. Sedekah tipu tu lantak dia lah. Asal dia tak menyebabkan mudarat, yang penting aku dah bagi, sudah. Maknanya tu setting dia. Kalau tanya tentang saya, kalau Cik He pun dia biasa memang tahulah, kalau debaters selama ni nasihat dia satu, banyakkan membaca. Dan hidup kita ni kena ada satu bahan bacaan. Baca sebab benda tu je akan guide kita. Ilmu kan, ilmu akan jaga kita. Macam saya sampai sekarang, orang kata adik pun ya juga kot. Daripada universiti dulu kita melanggan Dewan Masyarakat, sampai sekarang melanggan lagi, baca je setiap minggu. Ada artikel-artikel tu kan, kita baca, punya macam ni. Tak adalah bercerita politik tu bodoh-bodoh je cerita, ni semua jahat, ni semua Firaun, ni semua. Tak, kita akan baca, ambil fakta-fakta tu, kita tahu yang ni. Sebab contohnya kerajaan betul tak betul semua,
pembangkang salah tak salah semua. Semua dia politik tetap ada salah, tetap ada betul. Cuma kita nak pandang yang mana. Yang paling baik, dua-dua kita pandang. Baik, buruk, dua-dua pandang. Dan kemudian kita buat pemilihan kita biarlah cara matang. Tak ada lagi politik nak kata orang ni Yahudi, nak kata orang ni kafir, nak kata, tak ada. Itu bukan cara kita dah. Itu membezakan kita dalam kita nak berkawan dengan ramai orang. Dan kita nak bermasyarakat. Ilmu kita tu baca. Kena banyak membaca. Dari segi macam petua minum bercakap konsisten. Minum air kosong banyaklah tu ya. Kan lagi satu lagi kalau batuk kan, saya pun dapat satu petua dalam 2 tahun lepas. Kalau kita batuk suara kita tak elok-elok kan, suara serak sampai tak keluar suara kan. Saya pun dapat tahu rupanya kita salah satu cara rawatan selain pada air asam jawa, kalau kita minum yang rebus air asam jawa jadi berak-berak kan, masalahnya kan. Jadi buang air lagi sakit perut pula kita kan. Barulah saya tahu petua orang Jawa rupanya minum air sasi. Walau dia kena bawa yang benda-benda yang pelik sikit. Minum air sasi, tetapi rupa-rupanya bila dikaji buat pembacaan balik, rupanya air sasi berasal daripada akar kayu sasi tu. Kayu sasi, nama kayu tu memang baik untuk kesihatan. Yang mana cara nak minum mesti air sasi tu, bukan Coca-Cola tu, bukan Sprite, bukan air lain. Air sasi tu beli, masuk dalam periuk, kita didihkan, minum untuk suam-suam tu, untuk rawat sakit tekak gitu. Nah, rasanya dah ada yang tahulah, tapi mudah-mudahan. Jadi nak dapat tu melalui apa? Pembacaan. Kena baca banyak. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Okey.